Selamat datang ke channel Nazar Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda berkaitan pruning ataupun pemangkasan. Baiklah teman-teman, sekiranya anda ingin mengetahui apakah yang dimasukkan dalam pruning ataupun pemangkasan, pastikan anda terus mengikuti video tutorial saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Jangan di skip tahu, nanti anda terlepas tip-tip dan perlu anda ketahui. Sebelum itu teman, pastikan anda aktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazir Abdullah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita teruskan kepada tutorialnya. Baiklah teman-teman, di sini saya memiliki sebuah pokok bougainville ataupun pokok bunga kertas yang sudah berbunga ya. Yang ini bunganya, okey. Di dalam pot plastik. Okey. Kita pada video tutorial saya pada kali ini saya akan kongsikan kepada anda apakah yang dikatakan dengan pruning ataupun pemangkasan. Baiklah teman-teman ya, pruning ataupun pemangkasan merupakan salah satu perkara yang perlu kita lakukan kepada pokok bougainville kita sekiranya kita ingin pokok bougainville kita dalam keadaan yang cantik dan indah serta tertata. Okey. Pruning dilakukan dengan cara memotong cabang-cabang ataupun pucuk-pucuk ataupun batang-batang ataupun pangkal yang terdapat pada pokok bougainville kita. Dengan cara menggunakan gunting sekiranya cabang-cabang tersebut ataupun ranting tersebut masih kecil seperti ini ya. Kita boleh melakukan pruning ataupun pemangkasan dengan cara memotong dengan menggunakan gunting ya. Sama ada gunting besar atau gunting kecil ini tergantung kepada keadaan pokok bougainville yang kita akan lakukan pemangkasan ataupun pokok bunga kertas dengan cara memotong ya. Pemangkasan ataupun pempruningan dilakukan dengan cara memotong bahagian cabang, pucuk, ranting ataupun batang ataupun pangkal kepada sebuah pokok bougainville yang kita ingin jadikan sebuah bahan bonsai dan seterusnya sebuah bonsai di kedepannya insya-Allah. Itu adalah yang dikatakan pruning ataupun pemangkasan. Okey. Kemudian teman-teman ya, apa yang kita perlu lakukan ialah kita bukan saja memangkas atau mempruning cabang ataupun pucuk ataupun batang ataupun pangkal. Ini adalah tergantung kepada bagaimana keadaan kita inginkan melakukan pemangkasan kepada pokok bougainville tersebut. Jadi tujuan kita melakukan pemangkasan adalah untuk bertujuan supaya pokok bougainville kita ini kelihatan menarik, tertata dan terurus. Terutamanya pokok bougainville yang kita ingin jadikan sebagai sebuah bahan bonsai. Okey. Itu berkaitan cara kita melakukan pemangkasan. Okey, kemudian teman-teman ya, apakah tujuan kita melakukan pemangkasan? Okey, pemangkasan dilakukan adalah bertujuan untuk salah satunya menata supaya pokok bougainville kita ini dalam keadaan terurus. Nampak terurus ya. Tidak seperti pokok bougainville yang tumbuh di alam semula jadi meliar begitu saja, tidak kelihatan cantik. Ini adalah salah satu ataupun satu tujuan daripada mengapa kita melakukan pemangkasan. Jadi tujuan yang kedua adalah teman-teman ya, kita melakukan pemangkasan adalah bertujuan untuk membentuk gaya pokok bougainville kita ya, membentuk gaya untuk pokok bougainville kita. Terutamanya pokok bougainville yang kita ingin jadikan sebuah bahan bonsai. Di mana dengan melakukan pruning ataupun pemangkasan, pokok bougainville kita akan nampak lebih tertata ataupun terurus. Itu adalah antara sebab kita melakukan pemangkasan atau pempruningan. Okey, bagaimana pula bagi teman-teman antara sebab ya, sebab kita melakukan pempruningan ataupun pemangkasan ialah untuk kita membantu kesuburan kepada pokok bougainville kita ini ya. Untuk pokok bougainville kita ini kesuburan, iaitu kita akan melakukan pemangkasan pada cabang-cabang ataupun bahagian ranting-ranting pokok bougainville kita yang sudah kelihatan layu ataupun sudah mati ya, ataupun sudah tua. Nampaknya mungkin daun-daunnya sudah kering, sudah layu dan mati, jadi kita perlu melakukan pemangkasan. Okey. Kemudian antara tujuan kita melakukan pemangkasan atau pempruningan ialah untuk membantu memberi peluang kepada pokok bougainville kita ini ya, untuk memberi peluang kepada pokok bougainville kita ini akan cepat
tumbuh tunas-tunas baru ataupun pucuk-pucuk baru. Ini nanti akan memberikan pokok bougainville kita akan menjadi sebuah pokok yang akan rimbun, ya, akan rimbun di masa depannya, kerana selepas kita melakukan pemangkasan akan tumbuh tunas-tunas baru, ya, tunas-tunas baru ataupun pucuk-pucuk baru. Maka lahirlah cabang-cabang ataupun ranting-ranting baru dan akan keluarlah nanti daun-daun baru dan seterusnya akan keluar bunga-bunga baru. Itu adalah alasan ketiga mengapa kita perlu melakukan pemangkasan. Kemudian teman-teman, ya, antara tujuan keempat kita melakukan pemangkasan ialah kita melakukan pemangkasan untuk membentuk ataupun menambah cabang-cabang pada pokok bougainville kita, terutamanya pokok bougainville kita yang kita ingin jadikan sebagai sebuah bahan bonsai, ya, sebagai sebuah bahan bonsai. Jadi kita akan melakukan pemangkasan. Dengan selepas kita melakukan pemangkasan tersebut, maka cabang-cabang baru akan tumbuh. Jadi akan terisilah ruang di mana bahagian pokok bougainville kita yang kita perlu isikan cabang-cabang yang baru tersebut itu nanti. Okey, itu adalah alasan keempat mengapa kita perlu melakukan pemangkasan. Misal kata seperti ini, ya teman, ya. Misal kata seperti pokok bougainville kita ini. Ini, ya, kita tengok mungkin ke arah sini. Nampak teman, ya? Ini mungkin tak ada cabang yang ke arah sini, ya. Ke arah sini tidak ada dimiliki oleh pokok bougainville kita ni, ya. Tidak ada cabang ke arah sini, ya. Jadi kita boleh melakukan pemangkasan atau pruning di bahagian ini. InsyaAllah ke depannya nanti ataupun di belakang ini akan tumbuh cabang ke bahagian sini, ya. Cabang akan tumbuh ke sini. Macam tu. Itu adalah alasan ataupun sebab kelima kita melakukan pruning ataupun pemangkasan. Okey. Itu adalah sebab kelima. Dan sebab yang seterusnya ialah teman, kita melakukan pemangkasan ataupun pruningan ialah untuk kita memudahkan semasa kita melakukan proses, kita melakukan pendawaian. Ini terutamanya untuk kita membuat pokok bougainville kita menjadi sebuah bahan bonsai. Ya, apabila kita melakukan pemangkasan, terutamanya pemangkasan pada daun, ya teman, semasa kita dalam proses membuat ataupun membentuk gaya dan ranting ataupun cabang pada pokok bougainville kita, ini terutamanya untuk kita menjadikan pokok bougainville kita itu sebuah bahan bonsai, ya. Jadi kita perlu melakukan pruning atau memangkas semua daun yang terdapat pada pokok bougainville kita supaya mudah untuk kita menentukan ke mana ke arah, bagaimanakah gaya cabang ataupun ranting yang terdapat pada pokok bougainville kita ini, ya. Kita melakukan pendawaian ataupun pengawatan tadi. Itu adalah sebab kelima mengapa kita perlu melakukan pemangkasan ataupun pruningan. Ya, sebabnya begitu. Okey. Kemudian teman-teman, sebab kita melakukan pemangkasan juga ialah untuk memastikan pokok kita itu sentiasa berada dalam keadaan yang subur. Kenapa ini berlaku, teman? Ini adalah kerana apabila kita sering melakukan pemangkasan, pokok bougainville kita, terutamanya pokok bougainville yang ingin kita jadikan sebagai sebuah bahan bonsai, akan sentiasa hidup subur dan segar. Kerana kita sering melakukan pemangkasan dan setiap kali kita melakukan pemangkasan, pucuk-pucuk ataupun tunas-tunas baru akan tumbuh. Ini akan dapat menyebabkan pokok bougainville kita menjadi rimbun dan lebat daunnya, ya. Dan ini akan menambah kesuburan kepada pokok bougainville kita kerana pemberian nutrisi ataupun makanan ataupun supplier makanan nutrisi daripada media tanam yang dalam pot ni ke bahagian ujung cabang pokok bougainville kita tidak bergerak terlalu jauh. Jadi sudah kita pangkas ataupun kita pruning pendek. Jadi masa pemberian supplier nutrisi makanan kepada bahagian yang kita lakukan pemangkasan tadi semakin cepat kerana cabang bougainville kita sudah menjadi semakin pendek. Jadi ini mempercepatkan proses kesuburannya. Itu adalah alasan yang keenam kita melakukan pemangkasan. Okey. Sekarang kita pergi ke bilakah masa yang sesuai untuk kita melakukan pemangkasan. Okey, masa yang paling sesuai untuk kita melakukan pemangkasan ialah teman-teman terutamanya pokok bougainville yang kita inginkan jadikan sebagai sebuah bonsai, dan ini juga terutamanya untuk semasa kita melakukan program pembungaan kepada pokok bougainville kita. Jadi, masa yang paling sesuai ialah teman, kita boleh melakukan ataupun disyorkan anda semua melakukan pemotongan ataupun pemangkasan pada cabang ataupun pucuk pokok bougainville anda semasa, ingat, lakukan pruning ataupun pemangkasan selepas pokok bougainville anda sudah berbunga seperti ini.
Nampak sudah berbunga kan? Ini pokok bugembil ini sudah berbunga. Jadi sangat sesuai untuk kita melakukan pemangkasan. Ingat ya. Okey, lakukan pemangkasan selepas pokok bugembil Anda berbunga. Okey, ini adalah terutama sekali bertujuan untuk mempercepatkan nanti pokok bugembil kita akan mengeluarkan bunga-bunga baru. Okey, kemudian pastikan pokok bugembil kita sudah matang sepenuhnya dari segi cabang dan rantingnya. Okey, itu adalah suatu perkara yang perlu anda perhatikan sebelum anda melakukan pemangkasan kepada pokok bugembil anda, terutamanya pokok bugembil yang anda ingin jadikan sebagai sebuah bahan bonsai. Okey. Baiklah teman-teman, sekarang kita lakukan tutorialnya ya. Cara kita melakukan pemangkasannya. InsyaAllah teman-teman ya, kita kongsikan sama-sama ya. Okey, pertama sekali teman, ingat tadi ya, lakukan pemangkasan dengan cara menentukan dulu cabang-cabang yang manakah yang anda perlu pangkas atau perlu pruning ya. Sudah pastinya teman, cabang-cabang yang kita tidak perlukan, iaitu cabang-cabang yang kita lihat tidak berpotensi untuk kita tinggalkan ataupun kita kekalkan pada pokok bugembil kita ya. Contohnya seperti pokok bugembil ini teman ya. Kita boleh sama-sama melihat teman ya. Nampak pokok bugembil ini lebih ke arah ke sebelah. Kalau saya ke sebelah kanan ya, kalau teman semua sebelah kiri. Okey. Jadi cabang pokok bugembil ini lebih mengarah ke sini. Ini adalah sebuah pokok bugembil yang saya programkan untuk saya buatkan sebuah bahan bonsai bersaiz mini ya teman, bersaiz mini ya. Ini bersaiz mini. Ini adalah hasil daripada stek ya teman. Ini adalah stek cabang ya teman. Ini adalah stek cabang ya. Ini adalah stek cabang ya. Ini teman-teman. Ini adalah stek cabang ya. Nampak pendek kecil kan? Ini adalah stek cabang daripada pokok bugembil. Okey. Tu. Kita melakukan pemangkasan. Ini teman, ini adalah cabang ya teman ya. Ini adalah cabang. Ini nampak. Ini adalah cabang ya. Okey. Kita akan melakukan pemangkasan pada pokok bugembil ini ya teman ya. Okey, kita akan lakukan pemangkasan pada pokok bugembil ini dengan kita pangkas dulu daun-daun ni teman. Kita agar mudah untuk kita melihat bagaimanakah keadaan pokok bugembil kita ini nanti. Okey. Kita pangkas dulu. Okey. Ingat teman ya. Pangkas ataupun pruning setelah pokok bugembil anda selesai berbunga. Ingat ya, lakukan pemangkasan selepas selesai berbunga. Ingat tu. Okey, pertama sekali teman lakukan pemangkasan pada daun. Kenapa kita perlu memangkas daun dulu teman? Ini adalah bertujuan untuk memudah kita melihat bagaimana keadaan batang ataupun cabang pokok bugembil kita itu ya. Okey, kita pangkas mana-mana cabang ataupun daun yang kita tidak perlukan. Okey, macam tu. Okey. Macam ni teman ya. Kita tengok sama-sama ya. Teman-teman, jadi nampak kan? Dia punya pangkal dah nampak dah batang. Jadi kita akan potong ini teman ya. Ini. Kita akan potong ya. Ni, kita potong. Jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir teman. Biarkan kita potong bunga ini. Tak ada masalah. Jangan tunggu bunga ini sampai gugur layu. Okey, kita nak percepatkan jika kita potong tak ada masalah. Tidak menjadi masalah, kita potong dulu. Itu okey. Nampak? Tak ada masalah teman, ini tak ada masalah. Okey, tak apa. Kita potong ya. Kita pangkas, lakukan pemangkasan. Kita pangkas dulu. Itu tak apa ya teman ya. Kita pangkas. Okey, yang ni teman nanti kita akan programkan, kita cadang ke depannya cabang ini nanti, oleh kerana cabang ini hanya memanjang ke sebelah sini ya teman ya. Sebelah sini ya. Jadi ke sebelah sini tidak ada cabang. Jadi triknya ataupun tips ataupun tekniknya ialah teman, anda pangkas pada bahagian atas ini. Pada daun ini ya. Nampak teman ini ya daunnya. Pangkas pada belah atas ini. Tengok, ini daun kan teman, sebelah sini kan. Ini daun ini menuju ke sini kan. Sudah pasti ni teman, ke depannya cabang ini akan mengarah ke arah sini. Jadi kita memprogramkan cabang ke depan untuk tumbuh ke sini. Jadi kita pangkas berhampiran daun ini dan kita tinggalkan daun ini ya. Kita tinggalkan daun yang ini. Okey, nampak tak? Macam tu. Okey, kita tinggalkan daun yang ini ya. Yang ini kita tinggal, kita pangkas daun yang ini macam tu. Bismillah. Okey, nampak macam tu. Nanti ke depannya daun ini akan menjadi cabang, tumbuh memanjang ke sini. Jadi sini nanti akan ada cabang. Okey. Ya. Kemudian kita potong, kita pangkas bahagian ini pula. Okey, pangkas. Okey, kita tengok dulu teman-teman. Okey, kita pangkas ya. Kita pangkas. Okey, kita pangkas. Jangan takut, pangkas saja.
Oke, kita pangkas dulu ya. Oke, kita pangkas. Oke, ini kita pangkas. Oke, macam tu, nampak? Dah nampak kan? Oke, macam tu, teman. Oke, nampak sekarang. Oke. Oleh kerana kita ingin menjadikan pokok bougainville kita ni sebuah bahan bonsai, dan insyaAllah ke depannya teman, kita program di sini akan menjadi mahkotanya. Jadi kita akan lakukan, programkan, semoga di bahagian ini nanti akan banyak tumbuh cabang-cabang baru. Jadi kita akan pangkas cabang yang berada sebelah bawah ni. Okey. Kita akan pangkas cabang yang bawah ni. Okey teman, bawah ni. Okey. Kita akan pangkas yang ni, yang belah bawah ni. Okey, teman-teman tengok ya. Kita akan pangkas cabang yang bawah ni, yang ni. Yang ni ya, yang kita tak perlukan yang ni. Okey, nampak yang ni ya. Kita akan pangkas. Kita tinggalkan bahagian ini nanti. Okey. Okey, kita akan tinggalkan bahagian ini. Okey. Okey, kita pangkas yang ini dulu. Kita buang ini teman-teman ya. Bismillah. Okey, kita pangkas ini ya. Okey, kita potong yang ni. Bismillah. Okey, macam tu. Nampak kan? Okey. Yang ni kita akan jadikan mahkota. Jadi kita potong yang bawah ni. Yang ni kita potong ya. Ini sudah dulu saya lakukan program pengawatan. Jadi kita potong ini oleh kerana ini terlalu berlapis. Jadi kita potong ini ya. Kita tak jadi guna yang ni, kita potong. Okey, kita pangkas yang ni. Yang ni kita pangkas. Pangkas ya. Kita akan pangkas ini sebenarnya. Kita pangkas yang ni ya. Kita pangkas yang ni. Okey, kita pangkas cabang ni. Okey, nampak? Nampak kan? Okey, macam tu. Ni kita tinggal. Okey, kita pangkas ini dulu. Yang ni kita pangkas dulu ya. Kita pangkas dulu ni. Okey. Okey, nampak? Kita mudah melihat kan? Kita mudah melihat ini. Jadi, untuk membuat bougainville kita menjadi sebuah bahan bonsai, jadi syarat untuk cabang ialah pastikan cabang pada bougainville kita tidak dalam keadaan berlapis, teman ya. Tidak dalam keadaan berlapis. Sini ya, ini tidak berlapis ya. Ini ke sini satu, ini ke atas, ini ke sisi ini. Jadi yang bawah ni kita potong. Okey, yang ini kita potong. Sebab dia berlapis kan? Kita pangkas yang ni juga. Okey, kita pangkas. Kita pangkas yang ni. Sekarang kita pangkas yang ni, nampak? Yang ni, yang bawah ni. Teman-teman ya. Okey, kita pangkas yang bawah ni. Yang ni kita pangkas. Okey, yang bawah ni. Nampak tak? Yang tu. Okey, nampak kan? Okey. Nampak tak? Tu. Okey. Lepas tu yang ni kita pangkas, ni kita pangkas, yang ni ya. Yang ni kita pangkas. Okey, ni yang ni kita pangkas. Okey. Okey. Ini kita pangkas. Okey, macam tu. Okey, nampak? Nampak kan? Kita semakin nampak kan? Okey, jadi yang ini yang kita perlukan. Okey, yang ni kita tak perlukan, kita pangkas juga. Okey. Ini ni kita pangkas. Okey, nampak? Ni kita pangkas semua ya. Dan kita pun yang ni pun kita pangkas ini ya. Kita pangkas, tak masalah. Ni kita pangkas juga ya. Okey, nampak macam tu. Ni kita pangkas, nampak? Yang ni. Ni kita pangkas ya. Yang semua kecil-kecil tu kita pangkas, yang macam ni kita pangkas semua. Ni. Ni. Okey. Okey. Yang ni kita pangkas juga, nampak macam tu. Nampak kan? Ini kita akan pangkas. Nah, kita biar. Nanti kita akan tumbuh ke sana ya. Yang ni nanti. Jadi ya bahagian ni nanti teman ya. Yang ni. Ini akan tumbuh sini satu bahagian. Okey, di sini insya-Allah nanti akan satu bahagian. Ini ya. Macam tu.
Ini satu nanti. Yang ni kita pangkas lagi ya. Ini kita pangkas lagi. Ini kita pangkas. Macam tu. Ini pun kita pangkas lagi. Okey, macam tu ya. InsyaAllah. Okey. Mana ya? Kita lakukan pemangkasan ya. Nampak? Okey. Okey, kita dah lakukan pemangkasan. Nanti insyaAllah ke depan akan tumbuh ya. Akan tumbuh lagi ya. Akan keluar tunas-tunas baru insyaAllah. Ke depannya akan nampak lebih rimbun insyaAllah. Ini yang bawah. Mungkin kita akan buat yang sebelah sini lebih banyak lagi nanti. Saya kata kita potong saja, ini tak perlu, kita buang saja. Kita tukar, potong ya. Okey, kita pangkas aja. Okey. Nampak kan? Okey, macam tu. Nampak tak teman? Okey, ini nanti kemudian kita akan lakukan. Mungkin kita akan pindah pot nanti teman ya. Mungkin kita biar pokok ni timbul sikit. Nampak timbul sikit ya. Jadi sekarang kita akan tengok ya macam mana teman ya. Okey, di sini insyaAllah nanti satu mahkota dan sini satu nanti satu mahkota. Nanti kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu tumbuh cabang-cabang tunas-tunas baru nanti teman. Ini masih lagi memerlukan masa ya teman. Memerlukan masa. Jadi yang penting, apa yang penting di sini ya teman ya, Anda perlu mengetahui mengapa kita melakukan pemangkasan atau pruning ataupun apakah tujuan kita melakukan pruning. Ingat ya, dan bilakah masa kita melakukan pruning dan bagaimanakah cara kita melakukan pruning. Okey, dan apakah tujuan kita melakukan pruning? Di sini saya ingin kongsikan kepada anda perkara-perkara tersebut ya teman-teman, iaitu apakah tujuan kita melakukan pemangkasan ya? Apakah tujuan kita melakukan pemangkasan? Okey, apakah tujuan kita melakukan pemangkasan dan mengapakah pemangkasan kita perlu lakukan? Jadi untuk perkongsian kali ini saya kongsikan kepada anda ya, antara tujuan dan sebab kita melakukan pemangkasan dan cara kita melakukan pemangkasan atau pempruningan, dan bilakah masa yang paling sesuai kita melakukan pemangkasan. Jadi ingat teman-teman ya, masa yang paling sesuai kita melakukan pemangkasan ialah pastikan pokok bougainville kita sudah selepas berbunga. Okey, sudah selepas bunga. Itu yang penting. Kemudian lakukan pemangkasan pada pokok anda dengan cara memangkas cabang-cabang yang sudah tua dan sudah layu, okey, ataupun cabang-cabang yang anda rasakan tidak efektif untuk anda tinggalkan ataupun kekalkan pada pokok bougainville anda. Okey, itu mengapa kita perlu melakukan pemangkasan dan apakah tujuan kita melakukan pemangkasan dan mengapa kita melakukan pemangkasan. Ingat lagi tadi ya, mengapa kita perlu melakukan pemangkasan, iaitu untuk memastikan pokok kita sentiasa dalam keadaan subur ya, dalam keadaan sehat. Lepas tu nampak dalam keadaan tertata ataupun terurus, utamanya pokok bougainville yang kita ingin jadikan sebagai sebuah bahan bonsai ya. Dan untuk membantu mempercepatkan, memberi peluang kepada pokok bougainville kita untuk tumbuh tunas-tunas barunya. Dan di mana nanti apabila tunas-tunas baru tumbuh, ini akan membuat bougainville kita akan mempunyai cabang ataupun ranting yang banyak dan akan menyempatkan rimbun pokok bougainville kita. Dan apabila cabang dan ranting pada pokok bougainville kita menjadi banyak dan rimbun, ini sudah mestinya nanti akan membuat pokok bougainville kita akan memiliki bunga juga yang banyak dan rimbun. Itu adalah tujuan kita melakukan pemangkasan ya. Ini tergantung ya teman-teman, sama ada anda ingin melakukan pokok bougainville anda ini sebagai sebuah bonsai ataupun sebagai tanaman hias saja. Ini adalah tujuan yang sama ya teman, tetapi untuk tanaman hias ia lebih kepada penataan saja. Jadi untuk pokok bougainville yang kita ingin jadikan sebagai sebuah bonsai, pemangkasan ini terlebih kepada untuk kita memudahkan kita membuat ataupun kita memprogram pokok bougainville itu untuk jadikan sebuah bahan bonsai nanti. Okey. Antara lain tadi teman-teman, mengapa kita melakukan pemangkasan atau pruning ialah untuk memudahkan dalam proses program kita melakukan pengawatan ataupun pendawaian pada pokok bougainville kita yang kita ingin jadikan sebuah bahan bonsai, terutamanya pokok bougainville yang masih lagi dalam program untuk dijadikan sebuah bahan bonsai. Okey, teman ya. Okey, itu adalah beberapa cara, alasan, bila, masa dan tujuan mengapa kita
perlu melakukan pemangkasan ataupun peruningan. Ini adalah terutamanya untuk bahan pokok bougainville yang kita ingin jadikan sebagai buah bonsai. Teman, sebagai sebuah bahan bonsai. Okey. Saya rasa teman cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini, iaitu berkaitan dengan alam, dengan hal pemperuningan ataupun pemangkasan, iaitu mengapa kita melakukan pemangkasan, apakah tujuan, bilakah masa yang sesuai, dan apakah kelebihan apabila kita melakukan pemangkasan. Baiklah teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya teman untuk perkongsian saya pada kali ini ya, iaitu berkaitan alam pemperuningan atau pemangkasan pokok bougainville yang kita ingin jadikan sebagai sebuah bahan bonsai. Ingat ya teman, ingat apa yang saya kongsikan kepada anda di sini nanti, iaitu berkaitan pemperuningan, masa yang sesuai kita melakukan pemperuningan, apakah tujuan, bagaimanakah cara, dan bilakah masa yang sesuai untuk kita melakukan pemperuningan. Okey, baiklah teman ya. Seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua teman, terutamanya teman-teman yang masih tidak mengetahui apakah itu pruning ataupun pemangkasan, bilakah perlu dilakukan, mengapakah kita melakukan, dan bagaimanakah cara kita melakukan pruning ataupun pemangkasan ini. Saya harap dengan sedikit perkongsian saya pada kali ini ya teman-teman ya, dapat sedikit sebanyak memberi panduan kepada anda ataupun info berkaitan pemperuningan pokok bougainville anda yang ini anda ingin jadikan sebagai sebuah bonsai ke depannya, insya-Allah ya. Teman ya. Itu adalah satu cara kita melakukan pemangkasan. Okey. Baiklah teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua ya, sila klik tombol subscribe, like dan share ya, supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel Nazir Abdullah, channel yang bahaskan berkaitan alam pembonsaian. Ingat teman-teman ya, pokok bougainville adalah merupakan salah satu jenis pokok bunga yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai sebuah bahan bonsai yang cantik, menarik, indah dipandang. InsyaAllah sebuah bonsai yang berkualiti, okay, dan unik dengan kedepannya, insyaAllah. Okay. Bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe itu teman, silalah subscribe ya teman-teman, kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Dan share dan like juga, kongsikan kepada teman-teman kita yang lain juga yang masih juga tidak tahu berkaitan alam pemperuningan ini ya, alam pemangkasan ya. Jadi dengan anda melakukan share, like dan kongsi subscribe teman, itu insyaAllah akan dapat membantu teman-teman kita ya, membantu mereka supaya mereka tahu bagaimanakah dan apakah tujuan kita melakukan pemperuningan ataupun pemangkasan. Baiklah teman, sekiranya anda mempunyai cadangan atau pertanyaan ya teman, sila tulis dalam komen ya. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan anda. Baiklah teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini, iaitu berkaitan pemperuningan ataupun pemangkasan. Baiklah teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, baiklah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berhafal sapanya dari dunia sampai akhirat. Jom sama-sama kita berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sorry teman. Baiklah teman, salam satu bi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye bye.